Ha. Mana lagi ni? Aisyah, Farisha, Ridwan, Jahan, Nisha, Priti, Siti Sati. Kira diorang apa ni? Muat ke apa? Muat dah habis ke belum? Untuk speaking macam sudah habis. Dah habis lah sepatutnya. Ha. So mana diorang ni? Pergi mana ni? Jahan. Jahan ada. Ridwan, Farisha, Siti Suharti. Okey, so saya dah pergi soalan tutorial. Satu dah. Sampai nombor berapa kita stop itu? Satu je. 1A cikgu. Satu A je. Lepas tu saya suruh buat yang combination kan? Kenapa 9 orang je? Mana yang lain? Akmal, Govish, Yishuan, JJ tak adalah. Ridwan, Jahan, Nisha, Priti Monica, Sarah, Siti Aminatun. Hai, Sarah apa tak buat lagi? Sarah? Tak siap lagi ke apa Sarah? Yang untuk Sarah. Lain okey tak ni? Lain okey tak? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Takut cikgu. Okey, so untuk chapter ni dia tak banyak markah, dia 4 markah je. Oh, JPU saya tak ambil lagi. Nanti saya bagi tunjuk kat JPU ni. JPU dia 4 markah je chapter ni. Chapter sebelum ni 13 markah. So chapter selepas ni yang paling besar lah 15 markah. So dia tak besar 4 markah je. So saya tak rasa lah soalan dia akan susah. Soalan dia akan very direct lah 4 markah. Mungkin dia boleh tanya charging, discharging macam tu lah, ataupun cari combination. Macam soalan macam ni boleh juga dia tanya. Macam ni boleh. Tapi macam soalan Mubi ni dia akan tanya direct lah. Tapi dia tak akan tanya susah lah macam. Tapi kalau dia tak tanya tak tahulah sebab dia 4 markah. Sepatutnya soalan dia direct lah. Okay, kita pergi soalan number B. Two capacitors C1 5 microfarad, C2 12 microfarad are connected in parallel. Are resulting combination and connected to 9 volt battery. Calculate C effective. Calculate potential difference across each capacitor. So dia suruh cari V1 dengan V2. Calculate the stored energy for each capacitor Q1, Q2. So maksudnya banyaklah you kena cari. Okay, pertama sekali kita buat lukis lah. Lukis power supply, capacitor. So 9 volt, C1, C2. Okay. So disebabkan ini dia suruh cari sampai 3. So kalau nak buat table pun boleh, tak ada masalah. So katakanlah saya pecah, saya buat table. Okay, pertama sekali saya akan buat combination ni dulu lah sebab dia parallel, dia satu je. So ini akan menghasilkan satu je C efektif. Okay, so 2 je lah buat punya ni, tak susah pun. Okay, so parallel dia tambah lah sebab dia terbalik dengan resistor. So C12 sama dengan C1 tambah C2 iaitu 5 tambah 12 microfarad. So saya akan dapat 17 microfarad. So my C efektif adalah 17 microfarad. Okay, lepas tu saya buat terbalik. CQV, C efektif, Q efektif, V efektif.
So C efektif 17 microfarad, Q efektif tak ada, V efektif 9 volt. Selalunya 9 volt tu adalah V efektif. So Q sama dengan CV, so darab lah. So darab ni itu saya. Saya hilang dah pula. Tadi ada je. Budak ni dah main ni. Handphone je lah. So 17 darab 9 153. Tak suruh cari pun microcoulomb. Okey, lepas tu saya pecahkan ini C1 C2. Yang ni C1 adalah 5 microfarad, C2 12 microfarad. Q1 V1, Q2 V2. So parallel V sama lah. So V sama, dia nak ambil V mana? V bawah. So 9 volt, 9 volt. Q sama dengan CV. So 5 darab 9, 45 microcoulomb. Ini pun CV. So ini dapat 108 microcoulomb. So jawapan saya nombor A, C efektif adalah 17 microfarad. Soalan nombor B, dia suruh cari V1 dengan V2 sama 9 volt. Soalan nombor C, dia suruh cari Q1 adalah 45 microcoulomb. Q2 saya dapat 108 microcoulomb. Dah habis. So itu kalau awak nak buat guna cara table lah. Tak nak buat pun tak apa. Tapi make sure jawab betul lah. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh juga. Soalan nombor 2 saya tak nak buat. Nombor B pun saya rasa saya dah buat kot kan. So saya tak nak tunjuk lah. Ini C1, C1, C3, C2, 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 C2. Saya dah buat kan ni kan? Saya dah buat ke belum? Budak ni. Boleh buat kan soalan nombor 2 tu kan? Boleh Anis? Diam pula saya ni. Kalau Amin? Ya, iya saya juga. Boleh kan nombor 2 tu? Boleh. Okey, nombor 3. Okey tak internet ni? Okey, cikgu. So selalunya Okey, cikgu. kalau macam ni awak tak dengar ni, awak buat apa ni? Awak tengok tak balik YouTube kau tak buat tak tahu je. Sangat lag Dah adik siap tu. cikgu. Sangat lag. Dah siap cikgu. So macam ni you dengar sikit-sikit, dengar tak dengar macam tu lah. Ya cikgu. Betul cikgu. Cikgu. Habis tu apa penyelesaian dia? Tengok YouTube cikgu balik. YouTube cikgu. So tengoklah lama 40 minit tu, tengok lama lah. Kau awak skip. So awak tengoklah YouTube saya tak sempat kalau saya edit kan nanti kan ada benda yang patut saya bagi tahu kan tak ada pula kan. Okey tak apalah saya teruskan lah nombor 3. Okey 3 microcoulomb. So ini capacitor full charge. So ini dia bagi Q. Connected to a battery. Calculate energy store. Okey soalan energy. So energy kita ada formula. So you tak perlu hafal, ada kat nyawa kan formula dia U sama dengan half CV squared sama dengan half QV sama dengan half Q squared over C. Formula ni ada given, so tak perlu hafal. Okay, so saya ada C dengan Q. Maknanya ada C dengan Q. Yang ini. So ni tak payah pakai lah.
Dia pilih salah satu je. Apa yang ada you guna. So U sama dengan half Q 36 darab 10 negatif 6 square. Ada square. Bahagi C saya adalah 3 darab 10 negatif 6. So saya akan dapat jawapan. Manalah kalkulator saya ni pergi. Rasa jawapan ni betul ni. Berapa dapat jawapan? 2.616 2.16 darab 10 negatif 4 Joule. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Okey, ni direct ni soalan dia tak susah pun. Okey, soalan nombor 4. A parallel plate capacitor dia bagi tu tapi tak ada apa-apa dia cakap tapi tengok unit. Unit ini adalah area. Tapi kena tukar nanti darab 10 negatif 4 sebab apa cm squared 10 negatif 2 kalau kuasa 2 10 negatif 4. Separated by distance. So ini 5 adalah D kena tukar juga air. So ini adalah case vacuum lah, tak ada dielectric. If 12 volt, so dia bagi battery connected to the capacitor, calculate energy store. Again, they ask you to find U. So saya akan guna U yang sama. Formula dia sama je. Nombor 4, U sama dengan half CV squared sama dengan half Q squared over C sama dengan half QV. Okay, so sekarang ni saya ada V je. So yang tak ada V saya buang. Okay, saya ada V, saya ada V. Okay, saya ada Q tak ada. Saya ada C tak ada. Tapi saya ada A dengan D. Okay, bila kita tengok apa formula yang kait-kait A dengan D. Tengok dekat ni. Okay, so tak tahulah kenapa ni lambat. Saya kena insert buatnya. Add unit constant. This constant. Insert out this constant. Mananya this formula tak ada hilang. Saya cari. Lupa tak? Dia ada masalah dengan tab. Okay, kalau awak tengok dekat list formula tu, saya tak boleh masuk ke list saya, tak tahu lah kat mana. Okay, sebab dia tak ada kat sini. Okay, ada satu formula tu, you tengok ada formula dia C naught equals to E naught A over D. Ni formula ni. Formula ni hanya boleh digunakan dekat air sahaja. So dalam kes awak, dia cakap pasal air. So ini adalah air lah. Sebab apa? Kalau ada dielectric, awak tak boleh guna formula ni. Kalau ada dielectric, awak kena guna formula yang satu lagi. C equals to ER C naught. Cari C naught dulu, lepas tu darab dengan ER. So kalau ada add, yang ini bila ada add dielectric. So dia tak ada dielectric, so kita guna formula air ni lah. So U sama dengan half E naught A over D V squared. So half E. Berapa E? 8 point. Saya tak ingat lah 8 point berapa Tak boleh buka constant saya ni. Bagi tahu saya berapa dapat N E.
8.85 darab 10 kuasa 8.85. 8.8 3 5 darab 10 kuasa 5 5, 10 kuasa negatif 12. negatif 12. Okay. So V saya adalah 12 square. So tekanlah kalkulator ni. Ni darab 10 kuasa 12 darab 2 bahagi 5 darab 12 square bahagi 2. So jawapan dia akan dapat, saya rasa saya kira tadi sama. 2.55 darab 10 kuasa 11. Cikgu. Cikgu, kenapa formula tu ada setengah dengan V squared, cikgu? Setengah dengan V square. Sebab saya nak cari energi ke formula dia U sama dengan C V square. Ni C. C sama dengan E naught A over D ni. Cikgu insert terus cikgu. Saya terus insert. Saya tak cari asing. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan bila nak guna C? Maksudnya, kenapa cikgu guna C naught? Sebab dia adalah air. So kalau awak tengok formula awak ni, let's tengok this constant. Sebab cari buku kalkulator mana? Lupa pula. Okay, formula awak ni dia start daripada nombor 11. Okay. Kalau awak tengok nombor 11, kita ada C equals to Q over V. Ini adalah C biasa, kapasitor yang dekat air. Dia tak ada apa-apa. Dengan tengah dia tu air, vacuum ataupun tak ada apa-apa. Okey, lepas tu U ni adalah formula untuk energi lah. Awak boleh guna macam mana, bila masa nak guna yang mana-mana satu, tengok pada soalan. Apa yang dia bagi, you guna. Okey, nombor 13 ni adalah untuk cari charge untuk proses discharging. Yang ini ada satu, so dia adalah charging. So, E adalah dielectric. E adalah permittivity of dielectric material. E naught adalah permittivity of free space. So, bila awak tengok soalan tengok nombor 16 dengan 17, apa beza dia? 16 ni adalah untuk dia dalam air. Dia tak ada apa-apa, maksudnya tengah-tengah dia tu kosong. So, kita akan guna formula ni. Tapi kalau dia add dielectric, dia dah tambah aksesori. So bila dia dah tambah aksesori, formula dia tak boleh guna formula yang ni lah. So awak cari dulu yang original. Lepas tu darab dengan ER. ER tu kena tahu beza tau. Beza ER. Nama yang confuse antara ER, E dengan E naught. ER ni kita panggil dia dielectric constant. E dengan E ni nama depan dia permittivity. Tapi E ni permittivity of dielectric material. E naught pula permittivity juga, tapi permittivity of free space. So maksudnya dalam kes awak ni, awak ada kapasitor. Kapasitor ni ada dua. Satu dia adalah kosong. Tengah-tengah dia ni hanyalah air. Air, udara atau vacuum. Tak ada apa-apalah. So maksudnya bila nampak je air vacuum, so awak akan guna C naught. Original lah. E naught A over D. Sebab E naught adalah permittivity of free space. Tak ada apa-apa. Okey, satu lagi jenis awak beli. Katalah ni kereta. Kereta ni basic je. Dia tak ada apa-apa. Okey, satu lagi ada kereta dah tambah aksesori. Aksesori ni kita panggil dia dielectric. Apa itu kenapa letak dielectric cikgu? Kita letak dielectric untuk increasekan kapasitor. So maksudnya kapasitor ni boleh dia punya kapasitor ni boleh simpan charge ataupun kapasitor asal dia adalah 10 microfarad.
So bila awak letak dielectric, kapasitor ni dah jadi baru. Dia boleh simpan lebih daripada 10 microfarad. Mungkin 100 tapi gunakan rangka yang sama. Cuma tambah add dielectric saja. So bila nampak perkataan add dielectric, so formula awak akan jadi C equals to ER C0. ER ini refer kepada dielectric yang awak isi lah. Sebab dielectric, different material, different dia punya nilai. Kalau mica lain, kalau paper lain, kalau oil lain. Kalau awak ingat lah yang dekat dalam kuliah tu. So maksudnya sekarang ni awak kena ingat kapasitor ada dua. Satu kosong, tak ada apa-apa, dia kosong, dia adalah basic. Tengah-tengah dia air. Satu lagi you tambah dielectric. Kenapa tambah dielectric? Untuk tingkatkan C. Okay, boleh. So maksudnya macam soalan tadi, sebab dia kata ada perkataan air. So that's why saya boleh cari C0. C0 equals to E0 A over D. A ada, E0 constant. E0 tu cari yang dekat formula depan tu. List formula kat depan. Kat sini atas lagi tu. Ada E0. Okay, boleh tak tu? Okey cikgu. Okay, soalan nombor 5. A fully charged capacitor have 12 microfarad. So ini C. Okay, so saya gunakan lain lah. Ini C. And then dia bagi charge Q. Macam mana cikgu tahu charge? Saya tengok simbol unit. Charge siapa jumpa Coulomb, Mr. Coulomb. So mesti C ni adalah Coulomb. Tapi milli be careful, darat 10 negatif 3 lah. So ini darat 10 negatif 6, ni darat 10 negatif 3. The capacitor has been discharged through a resistor. So kita ada R. Determine the potential difference across the capacitor. So dia suruh cari V, time constant, dan dia suruh cari time tapi bila dia dah 20% left in the capacitor. Okay, so soalan ni adalah proses charging dengan discharging. Ini subtopik yang kedua. So yang atas-atas tadi tu semua baru subtopik pertama. Okay, subtopik yang kedua pasal charging dengan discharging. So ini adalah proses discharging. So kena ingatlah discharging kita akan guna formula yang mana? Kita akan guna formula yang nombor 13. Kalau discharging 13. 14 ni nampak satu, oh dia tak ada satu, dia kuat, dia tambah satu. Walaupun dia satu tolak tapi satu tu sebab graf dia macam tu. So dia adalah charging. Okay, so apa yang awak tahu pasal discharging? Okay, so saya nak cari V. Saya ada C, Q dengan R. So macam mana saya nak cari V? So saya tengok balik nyawa saya nak cari V. Saya start dengan nombor 11. C ada, Q ada, yes boleh guna formula nombor 11. So nombor A, C sama dengan Q over V. So V sama dengan Q over C. So Q dah ada 6 darat 10 negatif 3. C pun dah ada iaitu 12 darat 10 negatif 6. So saya akan dapat $500 watt. Okay. Settle. Nombor A. Nombor B. Dia suruh cari time constant. Okay. Pergi tengok nyawa. Okay. Mana formula yang ada time constant? Formula yang awak start daripada nombor 11 Time constant hanya ada dekat ni. 13. Yang lain tak ada. So maksudnya you kena hafal formula time constant. Iaitu tau sama dengan RC. Formula ni hafal. It's not given lah. So kena hafal lah. Tau equals to RC. So R dah ada 100. C pun dah ada 12 darat 10 negatif 6. So awak akan dapat 12 darat 10 negatif 6 darab 100. So 1.2 times 10 power negative 3. Unit. Tak tahu cikgu unit. Dia nak apa time? Time. Apa unit time? Second. So jangan panik lah. Benda yang senang time second. Kalau dia nak apa? Dia nak charge coulomb. Kalau dia nak capacitance farad. Kalau dia nak voltage V. Itu benda yang patutnya you tahulah.
Okey, soalan number C, dia minta time. Okey, C, dia nak T sekarang ni. Kalau awak tengok kepada jamu awak ni, formula ni, awak akan guna nombor 13. Kenapa yang lain semua tak ada time? Jangan confuse 13 dengan 14. Nampak satu itu charging. Kalau ini kita akan guna yang ni. Ini je yang ada time. Yang ni atas ni time yang bukan talk tau. So formula dia adalah Q sama dengan Q0 exponent negative T over RC. Ini formula dia T bukan talk. Okay. So saya nak cari time. Ni time. Jadikan time sebagai subjek lah nanti. So saya akan selesaikan menggunakan ni. Okey, apa yang kita tahu dia kata dia suruh cari time bila dia tinggal 20% charge. Charge Q lah, left. Maksudnya Q awak ni tinggal 20% daripada Q asal. RC tadi ni, RC dah dapat dah. Okey, maksudnya katakanlah original awak, saya tak boleh letak 100 sebab saya tak tahu original dia berapa. Original dia boleh je 90, 80, 40, 30, tak tahu. So maksudnya Q0 ni kita tak tahu, kita letak je Q0. Okey, lepas tu dia telah tinggal, the time taken is just 20% charge left. Left. So 20% lah yang tinggal. Kalau dia kata 20% charge reduce, kena letak 80% lah. So yang ni 20% left, maksudnya 20% lah yang tinggal. So kita nak cari berapa masa dia perlukan untuk hanya tinggal 20% je. Okay, so dari sini Q0 boleh cancel. So saya tinggal 20 bahagi 100 sebab persen sama dengan negatif T over ni. Okay. So saya ln both side. Ini dapat 0.2 kan. Ln E negatif T 1.2 times 10 negatif 3. Ln habis yang ini bawa ke depan. So ln 0.2 sama dengan negatif T 1.2 10 negatif 3. So T darablah bersilang. So ln 0.2 darab 1.2 darab 10 negatif 3. So saya dapat ni negatif 1.93 times 10 power of negative 3 second. Negatif boleh cancel. So jawapan saya 9.3 times 10 negative 3 second. Cikgu, kalau cari yang Q tu dulu boleh ke? Cari yang Q dulu, maksudnya awak guna formula apa? Q sama dengan? Macam dia buat 20/100 darab 6 darab 10 negatif 3 tu. 20/100 darab 6. Darab Awak Q guna Q0 ni Q0 lah awak buat ni. Boleh tak ada masalah. Okay. Tapi dia akan cancel juga kan. Lepas tu awak guna macam mana? 20/100 darab 6 darab 10 negatif 3. Lepas tu ini pun 6 darab 10 negatif 3. Tak, kira lah jawapan dia. Kena Yang kira. equal tu sama dengan Q. Ini negatif 3 sama dengan Q. Okey, lepas tu? Lepas Saya tu nak time. Lepas tu masukkan nilai Q ni dalam formula tu. Formula mana? Oh ni, formula guna balik lah juga ni boleh lah. Awak cari Q dulu, boleh? Okey, boleh?
Boleh tak? Yang lain okey tak ni? Orang sama je yang tanya. Yang Boleh, lain cikgu. tahulah. Ha. Okay, cikgu. Boleh cikgu. Okay, soalan number Cikgu, yang T tu yang bawa ke depan cikgu. T tu sebab kita actually time. Ini kan lon E dapat 1. Lepas tu yang ni boleh bawa jatuh ke depan kalau lon. Oh, okey cikgu. So kita masuk kepada soalan seterusnya. Sebab kita nanti chapter 3 yang banyak kena ni lah. Chapter ni saya nak try habiskan minggu ni lah chapter ni. So kita tak pernah buat quiz kan? Kena buat quiz ni. Okay, soalan number 6. Sketch a graph IT for charging and discharging. Senang je. So kita splitkan dua. Satu charging, satu discharging. Okay, so graph dia kalau I lawan T. I lawan T. Unit kena ada. Tak ada unit salah. Dia berkurang. Sebab dia sentiasa berkurang So I not ini label T 0.37 I not. Discharging I T berkurang juga. So negative I not. So ini akan jadi tau 0.37 I not. So boleh. Dua-dua itulah charging dengan discharging. Cikgu saya buat terbalik. Charging saya buat yang ini. Discharging saya buat macam ni. Boleh. Sebab you tak tahu dia bergerak clockwise atau clockwise. Cuma make sure you bezakanlah kalau charging mesti atas, discharging kat bawah. Kalau you buat charging bawah, discharging kena ke atas. Sebab negatif ini just show dia punya direction. Sebab current kan boleh bergerak clockwise atau anti-clockwise. Sebab tengok pada susunan bateri you. Kalau bateri you macam ni, so dia akan gerak clockwise lah. Tapi kalau bateri you positif kat bawah, so dia akan bergerak anti-clockwise. Okay. Settle. Nombor 6 A dan B. Mesti tulis tau ni. Tau ni kena ada. Saya ingat. Kalau dia meningkat, dia ada dua je. Charging meningkat, kalau dia graf dia adalah meningkat dan turun. Saya hafal 0.37 sebab 100 tolak 37 dapat 63. So kalau turun 37%, naik adalah 63%, tambah 2 ni 100%. So ingat 37 lah, ingat 37. Tak tahulah macam mana nak ingat 37. Okay, masuk soalan number 7. A capacitor is empty with a capacitor. So C, the capacitor is then connected to a battery V and charged up. The capacitor connected to a battery, a slab of dielectric material insert. As a result, 2.6 times 10 power negative 5 Q. Ni Q lah sebab ini charge. Additional charge. So ini Q add. Q yang ditambah. Q additional charge flow from one plate through the battery and on the another plate. Calculate dielectric constant. So dia suruh cari ER. Okey, ini adalah proses kita, ini subtopik yang ketiga lah, you letak dielectric. So, bila you letak dielectric, memang function letak dielectric untuk increasekan capacitor. So, cerita dia macam ni mula-mula, dia ada capacitor, so dia connected dengan battery. So, dia kata dia charge up, so maksudnya 12 volt ni telah bagi charge dekat capacitor ni. So, capacitor ni dah ada charge Q dan Q ni unknown lah, kita tak tahu Q dia berapa.
Dan dia kata selepas beberapa tu, dia kata ni with the capacitor still connected dengan bateri, dia letak dielectric. So dia letak dielectric. Dia masukkan dielectric. Okey, ini dielectric. Apa itu dielectric? Fungsi dielectric untuk increasekan kapasitor. So dielectric ni contohnya mica, paper, oil. Okey, bila dia letak elektrik, dia daftar dia ada Q baru. Q bukan Q baru, ada Q baru lah. Tapi Q baru ni ada penambahan iaitu 2.6 darab 10 negatif 5. Maksudnya Q new saya adalah Q naught tambah Q add. Itu maksud dia. Alright, so dia suruh cari ER. Okey, dia suruh cari ER. Okey, kita tengok nyawa. Mana formula yang ada ER? Dekat nombor 15 dengan nombor 17. Kalau saya nak guna 15, saya tak ada E. E naught ada, constant. E tak ada. So saya tak boleh guna 15. Saya akan tengok nombor 17. Okay, so saya akan guna nombor 17 lah. Nombor 17, C equals to ER C naught. Okay. ER nak cari. So ER sama dengan C over C naught. C tak ada. C naught ada. Ini C naught lah. Ini C naught. Mula-mula. Empty. So saya kena cari C. Macam mana saya nak cari C? Apa formula C? C sama dengan Q over V. Okay. So C naught dah ada. C naught berapa tadi? 1.2. 10 negatif 6. So saya tak ada C. Okay. Bila C ni tak bolehlah saya nak pakai yang formula ni. E naught A, C naught, E naught A over D. Kenapa cikgu tak boleh pakai formula C naught, E naught A over D? Dia tak sama dengan C. Sebab ini dah add dielectric. C ni adalah dah add dielectric. Dah add dielectric. C naught tak add. Tak add, that's why ini nilai dia. So saya tak boleh guna formula ni. So saya kena guna formula C equals to ER C naught. Patah balik dah. Tak boleh buat apa. Dia macam jam kat situ. Dapat balik ini. Dapat balik formula ni. Susun-susun memang tak dapat. Okey, jadi kita akan guna satu lagi formula. C sama dengan Q over V. Okey. Formula ni boleh guna. Okey, kalau awak nak cari C baru, awak nak cari C baru kan, saya letak C new lah senang. C new, ini C new. Saya nak cari C new. So Q ni mesti Q new. V pun mesti V new lah. Okey, Q new ada. Iaitu Q naught tambah 2.6 darab 10 negatif 5. Okey. V new, mana V new tak ada. Dia cakap dia still connected dengan bateri. Maksudnya masih lagi guna bateri yang sama. So 12 volt. Okey. Cuma sekarang ni saya tak ada Q new. Macam mana saya nak cari Q new? Okey, cara yang senang nak cari Q new, awak guna C new, C lama lah. Saya nak cari Q naught kan. So C naught equals to Q naught V naught. Tapi V awak sama. Okey, C naught awak ada 1.2 darab 10 negatif 6. Q naught nak cari. V naught lama 12. So awak boleh cari Q naught. So dah dapat Q naught dekat sini. Masukkan dalam ni. Dapat C new. Masukkan. Okey, itu cara panjang sebenarnya. Ada cara yang lagi senang. Okay, saya tunjuk cara yang lagi senang ya. Okey, cara ni awak kena terbit sendirilah awak punya formula. Okey, awak tahu bahawa C equals to ER C naught. So ER sama dengan C over C naught. Okey. Dan awak tahu bahawa C sama dengan Q over V. Q over V. C, Q, C, naught, naught. Okay, apa yang kita tahu bahawa dalam kes ni V yang constant. So boleh potong. So awak akan dapat Q over Q naught. Kita kena cari Q naught lagi lah.
Okay, so saya akan guna formula ER sama dengan Q over Q naught. Q tadi adalah Q naught tambah Q at iaitu 2.6 darab 10 negatif 5 bahagi Q naught. Jadi dalam kes macam ni, saya hanya just perlu cari Q naught je lah. Dapatkan Q naught, terus masuk dalam ni. Ada dua cara lah you nak guna cara ni. Cara ni. Ataupun you nak guna cara panjang pun boleh. Tapi dua-dua samalah kena cari Q naught. Jadi kita cari Q naught dulu. Q naught berapa dapat? 1.210 negatif 6 darab 12. 1.44 darab 10 negatif 5 coulomb. So kalau macam ni 1.44 darab 10 negatif 5 tambah 2.6 10 negatif 5 bahagi 12. 3.6 3.37 6. Alright. So 3.6 so dapat 2.81. Tak ada unit Okay, kalau yang ini satu poin empat darab 10 negatif 5 bahagi tambah 2.6 darab 10 negatif 5 1.44 darab 10 negatif 5. So you akan dapat sama juga 2.81. Tak ada unit. Okay, you faham tak ke? Tak faham. Tak apa, saya bagi Cikgu, dulu ya. maksudnya yang Q biasa tu Ha? Q yang barulah Q yang kan. Q yang ni, Q naught ni adalah Q yang lama. Q yang new ni Q barulah. Awak nak tengok yang ni ke yang bawah? Yang bawah-bawah. Yang bawah ni Q. Sebab ni C baru, ni C baru, ni semua baru punya lah, baru. Oh, okey. Okey, cikgu. Okay. Alright, so saya ulang balik So sekarang ni awak ada Kapasitor you ni di-chargekan. So you bayangkan you ada power bank. You chargekan power bank you. Masa you tengah charge, Q ni tengah naik, tengah simpan charge. And then tiba-tiba you letak dielectric sebab you kata nak tingkatkanlah dia boleh simpan charge 10 je. You nak tingkatkan supaya boleh simpan banyak. Contohnya power bank tu awak tu boleh simpan 100%. So you nak dia 200% pula. Boleh lah, boleh. Okay, so you letak dielectric. Okay, so bila you letak dielectric, maksudnya dah ada wujud ER ni, dielectric constant. So kita akan guna formula C equals to ER C naught dan dia pun minta ER. So ER sama dengan C over C naught. C yang atas ni adalah C baru. C naught ni C lama.
C new tak tahu, C not ada, iaitu dia dah bagi 1.2 times 10 power of negative 6. Okay. Sekarang ni saya kena cari C baru. Okay, macam mana nak cari C baru? Saya tak boleh guna formula yang ini ya. Yang ini adalah formula untuk yang lama. Yang ini adalah untuk air saja. So bila you dah letak dielectric, you tak boleh guna yang ini. So you kena guna C baru. So formula general dia adalah Q over V. Di mana Q barulah yang Q added ni over 12. Kenapa 12 masih sama? Sebab you masih guna word yang sama. So that's why you dah akan dapat ni lah, tapi awak tak ada Q lama. So awak gunakan C not lama, Q not lama, V masih lama. So dapat Q not lama. So dah dapat Q not lama, masukkan dalam Q not ni. So awak akan dapat C baru. So C baru ni awak masukkan dalam ni. So awak akan dapat nilai lah. Dan tak ada unit sebab apa dia C kan Farad? Farad bagi Farad cancel. So unit dia adalah sama. So that's why dia tak ada unit. Okey, ini cara panjang sebenarnya. Okey, ada cara lagi senang iaitu awak guna formula ER. Sama dengan C new over C not. Formula yang sama. Cuma awak terus direct Q over V, Q over V. Sebab C sama dengan Q over V, Q over V. Tapi atas ni semua baru punya. So bawah ni semua lama punya. Dan V dia sama, boleh cancel. So awak tinggal formula Q lama, Q baru over Q lama. Cuma masalahnya Q lama, Q baru tak ada. So Q lama pun tak ada nilai. Q baru dia kata adalah Q naught tambah dengan Q addition tu. So bahagi Q naught. So saya kena cari Q naught dululah. So Q naught ni saya cari yang dekat atas tadi tu. Dah dapat tu masukkan dalam ni. So you akan dapat jawapan yang sama. Okay. So dalam ni ada dua case lah yang you kena tahu. Satu adalah bila you still on battery macam case tadi. Dalam you punya kuliah, kalau you perasan dia remove battery. Ini yang kat dalam kuliah. Okay. Apa maksudnya cikgu? Okay, maksudnya awak ada kapasitor, awak ada bateri. So awak letak dielectric tu masa you still on battery. Okay, yang kedua, awak ada kapasitor, awak ada bateri. Awak biarkan dia charge. Lepas tu awak buang bateri. So awak akan hanya tinggal kapasitor sahaja. Lepas tu baru you pergi letak dielectric. So dia ada dua cara untuk letak dielectric. Macam dua cara memasak. Satu dia tengah on api dia letak je semua. Satu lagi dia tunggu dia ni baru dia letak dielectric. Okey. Apa persamaan dua-dua ni? Dua-dua ni letak dielectric. So persamaan dia adalah fungsi dia adalah untuk increasekan kapasitor. Sebab kalau awak ingat balik ada 3 cara untuk increasekan kapasitor. Iaitu pertama add dielectric. Yang kedua yang guna formula C equals to E naught A over D iaitu increasekan area. Dan yang ketiga decreasekan dia punya distance. So itu je, tak ada lain. Sebab ingat tak saya ada cakap C sama dengan Q over V ni tak boleh pakai. Awak tak boleh cakap cikgu nak increasekan kapasitor saya increasekan ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh kaitkan dengan yang ini, Q ni? Sebab ini adalah you're talking about scale. Macam you lah, okay. Bayangkan ini adalah handphone Samsung. So macam mana saya nak tukar dia jadi iPhone? Boleh ke saya kata, okay tukar? Saya kata tak boleh kan? Saya kena pergi balik kat kilang. Saya kata tukar ni, tukar. Nah, tukarlah semua sebenarnya, kena dapatlah baru. So maksudnya samalah juga dengan ni. You kena tukar inside dia. Maksudnya dia kena ubah diri dia sendiri baru dia boleh tingkatkan production dia tu. Sama macam diri kita, kalau kita nak berjaya, boleh ke kita salahkan orang lain? Tak boleh, kita kena diri sendiri, build up your own. You kena rajin, you kena adalah benda yang bagus, you kena tingkatkan. Yang tak bagus, you kena kurangkan. Macam tu. Kapasitor tu macam you lah. So tak boleh nak blame Q dengan V. Q dengan V ni adalah hasil dia sebenarnya. V tu bateri, awak tak boleh salahkan bateri. Awak tak boleh salahkan orang lain, tak boleh salahkan internet, tak boleh salahkan, tak boleh. You kena terima lah. Okay, so bila tengok ni, yang ni saya pernah cerita ke belum ni?
Saya dah explain ke ni belum? Ya pula lah. Saya dah explain belum? Tidur ke apa budak-budak? Dah cikgu. Dah. Dah. Yang saya cerita pasal yang ini E berkurang kan? Yang ini E constant. Dah. Oh belum. Belum. Okey, kenapa yang ini E berkurang? Okey, yang ini macam dalam kuliah. Kalau awak ingat, bila kita letak dielektrik, molekul-molekul dalam elektrik ni dia terabur kat atas. Bila you letak, dia akan oriented. Apa maksud oriented? Maksudnya dia tersusun. So ini positif kan? Yang bulat-bulat ni molekul dia akan tersusun. Ni positif, ni akan jadi negatif. Dia akan tersusun rapat lah. Dia akan saya besarkan lah. So ini positif, ni susun dia akan jadi negatif, positif. Lepas tu negatif, positif. Negatif, positif. So macam bayangkan you ada anak sungai. Lepas tu you susun batu-bata. You pergi susun batu-bata. Apa jadi dekat anak sungai tu ataupun longkang tu? So air dia tu berkurang. So electric field dia berkurang. Dia telah terganggu. Dia punya kan electric field kan mengalir kan sini, mengalir. So bila you oriented, dia telah mengganggu pengaliran electric field. So electric field awak akan berkurang. So guna formula add V equal ED, D adalah constant, jarak antara ni adalah constant. Sebab awak tak ubah jarak, awak cuma add dielectric. So bila E berkurang, V pun akan berkurang. So C sama dengan Q over V. So bila V berkurang, C akan meningkat dengan syarat Q adalah constant. Constant. Okay. So saya ulang balik ini dalam kuliah. Iaitu di mana awak ada, okay, ini awak punya capacitor. So dia dah charge. So ada positif kumpul kat sini, negatif dah kumpul kat sini. So ada electric field. So bila ada electric field, tiba-tiba awak letak dielectric. So bila awak letak dielectric, dia punya molekul oriented tersusun. So katakanlah electric field dekat sini ada 10 jalur. So dia telah cancelkan separuh lah partially. So akan tinggal 5. So that's why E awak akan berkurang. Sebab macam sungai ataupun longkang kat rumah tu, awak susun batu-bata. Susun batu-bata selang-seli. So air sungai tu akan still mengalir tetapi very slow. Sama juga dengan ni lah, electric field dia akan jadi slow lah. So bila electric field slow, V akan berkurang. Iaitu voltage across dia, saya letak voltmeter across ni akan berkurang. Cikgu, voltage tu bukan bateri. Voltage tu adalah across dia, across. Okay, bila V berkurang, C akan meningkat lah sebab dia inversely di mana dengan syarat Q adalah constant. Apa itu Q? Q tu nilai charge lah. Kalau charge dekat sini mula-mula dia simpan 10 microcoulomb positif, ini negatif 10 microcoulomb, dia tak akan berubah. Dia sama je walaupun awak dah ambil bateri je kan. Dia sama. Okay, ini pula case di mana V awak ada. Awak add dia masa dia tengah ada. So E awak akan jadi constant. Kenapa E awak jadi constant? Tak faham. Okay. Maksudnya bila dia nak susun batu-bata tu, sungai tu, dia nak susun batu-bata tu, dia nak susun. Kan molekul akan oriented. Ni ada electric field. So ada electric field, awak susun batu-bata. So dia mengalir adalah constant. Kenapa dia mengalir adalah constant? Bayangkan awak nak susun batu-bata kat longkang. Bila awak nak susun, tiba-tiba ada zoom datang lagi. Awak ada power supply datang lagi. So awak punya batu-bata tu habis. Macam tsunami lah. Yang ini tak ada. Dia tak ada power supply. Dia hidup dengan diri dia je. So maksudnya tak ada siapa backup dia. So dia akan makin huara lah hidup dia. Ini dia ada backup. So maksudnya E dia tak akan meningkat tapi dia constant. So guna formula add, E dah constant, D pun memang constant, you tak ubah D. V pun akan jadi constant lah. So C sama dengan Q over V, V tadi constant. So C akan meningkat sebab kita add dielectric memang nak meningkatkan C.
So charge dalam ni boleh meningkat. Kenapa boleh meningkat? Sebab dia masih lagi mengalir. Dia masih lagi mengalir elektron. So mula-mula katakanlah kosong, naik 10, 20, 30, dia masih mengalir sebab elektron masih lagi diterima. Dia faham tak? Kita faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay, saya bagi lagi satu situasi. Bayangkan you ada duit. Okay, macam ni. Yang ini dia alone. Seorang-seorang. Dia sendiri dia. Dia tak ada satu, ada keluarga. Dia tak ada siapa-siapa. Okay. Dekat duit dia hanya, dekat beg duit dia hanya tinggal RM10 je. Dia RM10. Okay. Dia ni ada keluarga, ada kawan, ada ramai support system. Dia ada support system. Ni. Nama dia support system. Ada power supply kan, supplier. So dia ada RM10 juga. Tapi dia ni happy. Kenapa dia ni happy? Sebab kalau dia guna duit pun dia akan ada RM10 juga. Sebab constant. Sebab orang ni akan bagi lagi. Dia dah beli barang-barang, dia pergi beli makan tu cikgu, dia beli makan nasi ayam, nasi tu, nasi ni tinggal 5 posen je cikgu. Tiba-tiba dalam bank ni ada RM10 lagi. Sebab dia ada orang supplier dia. Faham tak duit tu? Kalau tak faham, awak bayangkan awak peniaga. Awak peniaga susu, Farm Fresh. Ni awak ada susu, ada 10 ketak susu. Orang beli, awak punya berkurang. Tapi yang ini awak baik dengan supplier ni saudara awak ataupun mak awak ni supplier. So awak ada 10 kotak susu. Orang beli. Tapi ada 10 lagi. Orang beli ada 10 lagi. Awak takkan habis 10 tu. Sampai supplier awak ni tak mampu nak bagi awak dah. Faham tak? Supplier ni akan ending ni akan habis lah bateri. Mana ada selamanya hidup, dia akan matilah juga. So bila bateri ni dah habis, barulah supplier ni akan berkurang lah. Okay, faham tak tu? Tak faham lagi, aku tak tahulah. Faham. So kena ingat ya, kalau tak ada bateri, ingat saya cakap, tak ada bateri, tak ada supplier. So E akan berkurang. Yang ini buat sendiri. Kalau ada bateri, E dia akan constant sebab dia akan sentiasa penuhkan rak dia tu, dia punya peti ais tu dengan susu tu. Duit dia akan sentiasa sama nilai, dia tak akan berkurang sebab dia ada orang yang support dia. Kan seronok ada kalau yang ni. Okey, dah habis tu. Oh, cikgu. Alamak, tak nak. Ya, dengar. Jadinya kalau yang ini yang pasal ini cuma beza dia cuma ni je lah. Apa, tak ada bateri dengan bateri, bukan tak ada dielectric dengan ada dielectric. Bukan. Bateri dengan tak ada bateri je. Dua-dua ada dielectric sebab ada plate positif dengan negatif. Cuma kalau yang tak ada bateri ni, bila awak dah cabut dia punya electric field akan berkurang. Maknanya medan kekuatan electric field strength dia akan berkurang. Tapi kalau yang ada bateri, electric field strength dia tak akan meningkat, dia constant je. Sebab apa dia tak akan meningkat cikgu? Sebab bila you letak dielectric, awak tengah susun batu-bata. Awak susun batu-bata dia ada halangan. So dia tak boleh nak meningkat, dia kena lawan batu-bata. Molekul, dia kena melawan molekul oriented tu. Keyword dia yang ini, E ni. Okay. Okay. Alright. So dah habis masa. Tak apa. Kita ada masa lagi. Dia pergi masuk kat